Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Amin Syazwan bin Masirun. My number matrix is I19203978. Today, we from group 12 we presenting topics about human resource policies and practice. Firstly we go to table of contents. They have introduction, recruitment practice, selection practice, substances and contingent selection, training and development programs, performance evaluation, the leadership role of human resource HR, case study, discussion, and finally conclusion. Okay, we go through to introduction. Leadership in an organization cannot be separated from management knowledge. Almost everyone want to have good leadership or have leader who has a responsibility in leading well. Without leadership, an organization will not be able to run efficiently in accordance with the goals that have been planned. This is because one of the goal of leadership is formed to achieve the same goal together with other group members. Leadership in an organization is a management approach in which each leader help to set goals, strategy for an organization, and finally, leader also motivate individual within the group so that everyone in the organization succeed in carrying out the expected tasks and goals. Thank you. Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aini Nabilah binti Muhammad Asri. Okay, metric number is I183034003. Okay, today we continue with part of me, recruitment practice. Okay, what mean recruitment practice? Okay, recruitment refer to the process of identifying, attracting, interviewing, selecting, hiring, and accepting employees. Okay, it involves everything from identifying, alright, with staff need to filing them up, okay, depending on the size of the organization. Hiring is the responsibility of various employees. Okay, next slide. We discuss about the recruitment practice. It has 6 steps. Okay, step 1 is the first stage in any HR program: recruiting, closing, followed by selection. Okay, what mean? A selection system can only be as good as the individual who apply in the first place. Okay, that's first stage. Okay, second step is strategy. Recruiting has become a cornerstone for many companies. Okay, in which recruiting practices are developed in alignment with long-term strategic goal. Okay, as for defining success, alright, in recruiting, most research suggests that the best system attract candidates who are highly knowledgeable about the job and the organization. Okay, third step is such candidates are likely to have a better fit between their skill and the job requirement, and to be more satisfied in the job they take. Okay, means consistent with the findings. Some of the most effective recruiting technique include internal referral, internship program, and other method that give potential applicant enough information to adequately evaluate the role they may be occupying. Okay, fourth step is the most effective recruiters, internal or external, are well informed about the job, efficient in community. Okay, with potential recruits and treat recruits with consideration and respect. Okay, next is it is very important that internal recruiters use fair and just practice. Alright, why recruiting employees? Because fairness
perception related to job offer, acceptance. Okay, lastly is recruiters also use a variety of online tools, including job boards and social media to bring in application. Alright, what's mean? This is online recruiting has yielded an exponentially increases number of application, even as the mean to identify the best online recruitment sources are still developing. Okay, next slide is selection practice. Okay, one of the most important HR function is hiring the right people. Okay, when the company hire the right people, they increase their human capital resources. Human capital resources are the capabilities available to an organization through its employer. Okay, kat sini dia ada dua bahagian. Yang pertama adalah how the selection process work. Yang kedua adalah initiation selection. Okay, next, initial selection. What mean initial selection ni? Okay, the device are used for preliminary roles cut to decide whether the applicant meets the basic qualification for a job. Okay, application form and resume, including letters of recommendation, are initial selection devices. Alright. Background check are either an initial selection device or a contingent selection device. Okay, dependent on how the organization handle them. Okay, some organization prefer to look into an applicant background right away. Okay, other way until the applicant is about to be hired. Okay, contingent on everything else checking out. Okay, still other seem to barely check anything, instanting hiring friends or friends and family. Okay, this practice is controversial, but partly because it through the workplace diversity. Okay, that can increase organization performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Yusri bin Abdullah Sani, Nometri I18203 179. Okay, today I want to present the next slide. We go to the substantive and contingent selection ataupun pemilihan substantive contingent. Okay, if an applicant passes the initial screen, next are substantive selection method. This selection method are at the heart of the selection process and include written tests, performance simulation tests, and interviews. We will discuss this and contingent selection tests, which are usually issued to candidates who pass the substantive test. Okay, jika pemohon melepasi skrin awal, seterusnya ialah kaedah pemilihan substantif, iaitu kaedah pemilihan ini adalah di tengah-tengah proses pemilihan dan termasuk ujian bertulis, ujian simulasi, presentasi dan tengah bual. Ini akan membincangkan dan ujian pemilihan kontijen yang biasanya dikeluarkan kepada calon yang lulus ujian substantif. Okay, we go to the written test. Written test ni mempunyai 3, iaitu first kali kita ada intelligent or cognitive ability test, second personality test, and lastly integrity test. Okay, we will go to the intelligent or cognitive ability test. Okay, writing test ni ataupun ujian bertulis ni lama popular sebagai peranti pemilihan lah, iaitu pada zaman dahulu lah ujian bertulis ni akan dipanggil kertas, akan digunakan kertas dan pensel.
Walaupun kebanyakannya kini boleh didapati dalam talian lah, ditolak digunakan antara pada tahun akhir 1960-an dan pertengahan 1980, terutamanya di Amerika Syarikat. Iaitu mereka ni sering disifatkan sebagai diskriminasi dan banyak organisasi tidak mengesahkan mereka sebagai berkaitan pekerjaan. Sejak itu, bagaimanapun terdapat kebangkitan semula dan hari ini kebanyakan organisasi telah sekurang-kurangnya mempertimbangkan untuk menggunakan satu atau lebih ujian. Pengurus menyedari bahawa ujian yang sah boleh membantu meramalkan sesiapa yang akan berjaya dalam kerja. Permohonan bagaimanapun cenderung untuk melihat ujian bertulis ini kurang sah dan adil berbanding temuduga atau ujian prestasi. Ujian biasa termasuk ujian kecerdasan atau kebolehan kognitif, ujian personaliti dan ujian integriti. Okey, first kali kita akan pergi ke intelligent or cognitive ability test ataupun ujian kecerdasan atau keupayaan kognitif. Ujian keupayaan intelek ataupun keupayaan kognitif kecerdasan. Keupayaan ini adalah ruang dan mekanikal, ketepatan persepsi dan keupayaan motor telah lama membuktikan peramal yang sah untuk prestasi ramai yang mahir, separuh mahir dan tidak mahir. Kerja operatif secara keseluruhannya, ujian kecerdasan telah terbukti sebagai peramal yang sangat baik untuk pekerjaan yang merangkumi tugasan kognitif yang kompleks seperti mempelajari buku permainan yang semakin rumit dalam liga bola sepak kebangsaan. Selain itu, ramai pakar mengatakan ujian kecerdasan adalah satu-satunya pilihan terbaik mengukur prestasi pekerjaan dan sekurang-kurangnya sama sahnya contohnya di Kesatuan Eropah seperti di Amerika Syarikat, walaupun ujian keupayaan kognitif ini telah lama dipertimbangkan untuk mengukur kapasiti kognitif tunggal yang bersatu. Beberapa kerja baru-baru ini mencadangkan bahawa mereka mungkin ujian berguna untuk kebolehan khusus yang berbeza bergantung pada keperluan pekerjaan. Contohnya membezakan matematik, lisan dan kebolehan teknikal dalam proses pengambilan pekerja yang boleh membawa kepada ramalan prestasi kerja yang lebih baik daripada hanya bergantung pada satu skor keupayaan kognitif keseluruhan. Okey, yang seterusnya kita akan pergi ke personality test ataupun ujian personality. Ujian personality ini adalah mudah untuk ditadbir dan penggunaannya telah berkembang. Walau bagaimanapun, kebimbangan mengenai jawapan palsu pemohon kekal sebahagiannya kerana agak mudah untuk mendakwa sebagai pekerja keras, bermotivasi yang boleh dipercayai apabila ditanya dalam tetapan pemohonan kerja walaupun ini tidak tepat, dan sebahagiannya kerana pemohon tidak sentiasa sedar bahawa mereka berpura-pura. Satu kajian tentang pelajar iaitu di Universiti Croatia mencadangkan bahawa individu boleh sebahagiannya berjaya dalam memasukkan profil yang diingini. Salah satu kajian di China pula menunjukkan bahawa memasukkan mesej amaran untuk kemungkinan tingkah laku palsu dan ujian boleh membantu mengengkang tingkah laku tersebut. Dua ulasan membandingkan personaliti yang dilakukan sendiri dengan memerhati personaliti yang dinilai mendapati bahawa penilaian pemerhati adalah peramal yang lebih baiklah bagi prestasi kerja dan tingkah laku. Oleh itu, majikan mungkin ingin mempertimbangkan untuk menambah mesej tentang keperluan untuk kebenaran dalam ujian personaliti dan meminta rujukan pekerjaan tentang personaliti pemohon sebagai sebahagian daripada proses penyaringan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke ujian integriti. Memandangkan masalah etika dalam organisasi semakin meningkat,
ujian integriti ni semakin menular ataupun popular. Ujian kertas dan pensel ini mengukur faktor seperti kebolehpercayaan, berhati-hati, bertanggungjawab dan kejujuran. Mereka telah terbukti bahawa peramal yang kuat terhadap prestasi kerja yang diukur seobjektif mungkin oleh penyelia, dan potensi untuk kecurian masalah disiplin dan ketidakhadiran yang berlebihan. Pada bagaimanapun, banyak ujian yang tersedia tidak semuanya meramal hasil prestasi kerja. Sama baik pengurus mesti berhati-hati untuk memilih satu yang mengukur kriteria kerja etika yang dipadankan dengan tanggungjawab kerja. Okey, seterusnya kita akan pergi ke seterusnya kita akan pergi ke performance simulation test ataupun ujian prestasi simulasi. Okey. First kali kita akan pergi ke work sample test ataupun ujian kerja contoh ataupun ialah simulasi praktikal sebahagian atau semua kerja yang mesti dilakukan oleh pekerja dalam kerja secara rutin. Setiap elemen sampel kerja dipadankan dengan elemen prestasi kerja untuk mengukur pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pemohon dengan lebih spesifik daripada ujian bakat dan personaliti bertulis. Sampel kerja digunakan secara meluas dalam pengambilan kerja mahir seperti mengimpal, juru mesin, tukar kayu dan juru elektrik. Ujian sampel kerja digunakan untuk semua peringkat pekerjaan lah. Okey, yang seterusnya kita akan pergi ke nombor 2 ataupun assessment centers ataupun pusat penilaian satu set ujian simulasi. Prestasi yang lebih terinci yang direka khusus untuk menilai potensi pengurusan calon ditadbir oleh pusat penilaian, eksekutif barisan, penyelia dan pakar psikologi terlatih menilai calon semasa mereka menjalani satu sehingga beberapa hari latihan yang mensimulasikan masalah sebenar yang akan mereka hadapi di tempat kerja lah. Sebagai contoh, calon mungkin diperlukan untuk memainkan peranan itu. Pengurus pula mesti memutuskan cara membalas memo dalam tempoh 2 jam. Pusat penilaian adalah peramal prestasi yang baik. Walau bagaimanapun, sesetengah membahaskan kesahihannya kerana penilaian mungkin dikelirukan oleh banyak faktor. Sebagai contoh, keputusan latihan pusat penilaian mungkin dipengaruhi oleh sama ada mudah untuk memohon menekan ciri yang diperlukan untuk berprestasi baik atau oleh watak pemain peranan. Itulah. Okey, yang seterusnya kita akan pergi nombor 3 iaitu situational judgment test ataupun ujian penghakiman untuk mengurangkan kos simulasi kerja lah. Banyak organisasi telah mula menggunakan ujian penghakiman situasi ini yang menanyakan pemohon tentang prestasi mereka dalam pelbagai situasi pekerjaan dan kemudian membandingkan jawapan mereka dengan jawapan pekerja prestasi tinggi. Bimbingan boleh meningkatkan markah ujian ini, walaupun yang menimbulkan persoalan sama ada yang mencerminkan pertimbangan yang benar atau persediaan ujian yang baik semata-mata. Satu kajian membandingkan ujian pertimbangan situasi dengan pusat penilaian mendapati pusat penilaian adalah peramal prestasi kerja yang lebih baik walaupun perbezaannya tidaklah besar. Akhirnya, kos ujian penghakiman ini situasi yang lebih rendah mungkin menjadikan pilihan yang lebih baik untuk setengah organisasi daripada sampel kerja atau pengalaman pusat penilaian yang lebih terinci. Okey, yang seterusnya kita akan pergi ke 4 realistic job preview.
majikan menggunakan kaedah sampel kerja yang melangkaui ujian penilaian ke dalam bidang kerja sebenar yang dilaksanakan dan dinilai. Ini kadang-kala dikenali sebagai pratonton kerja realistik atau percubaan kerja yang diberikan sebagai cara untuk menilai bakat berbanding pengalaman. Kita akan pergi ke Training and Development Program ataupun ujian pemilihan kontijen. Jika pemohon lulus kaedah pemilihan substantif tadi itulah, mereka bersedia untuk diambil kerja bergantung pada semakan akhir lah. Satu pemeriksaan kontijen biasanya ialah ujian seperti ujian dadah, kedai runcit publik, semua mempunyai tawaran tentatif kepada pemohon bergantung kepada mereka yang lulus ujian sedemikian sebagai bebas dadah. Seperti juga banyak organisasi lain, ujian dadah adalah kontroversi. Ramai pemohon berpendapatan ujian tanpa syak, sangka, sabar dan invasif dan atau tidak adil, mengatakan bahawa mereka harus diuji berdasarkan faktor prestasi kerja, bukan pilihan gaya hidup yang mungkin tidak relevan. Majikan mungkin menentang bahawa penggunaan dan penyalahgunaan dadah adalah sangat mahal, bukan sahaja dari segi kewangan tetapi juga dari segi keselamatan orang ramai lah. Ini contoh, di amal syarikat mereka mempunyai undang-undang di pihak mereka. Mahkamah Agung telah membuat kesimpulan bahawa ujian dadah adalah prosedur pemilihan invasif minima yang sebagai peraturan tidak melanggar hak individu di bawah Akta Orang Kurang Upaya ADA amal syarikat. Firma mungkin tidak memerlukan pekerjaan lulus peperiksaan perubatan sebelum tawaran kerja dibuat. Walaupun mereka akan dijalankan pemeriksaan perubatan selepas membuat tawaran luar jangka. Tetapi hanya untuk menentukan sama ada pemohon secara fizikal atau mental mampu melakukan kerja itulah. Majikan juga kadang-kadang menggunakan peperiksaan perubatan untuk mengetahui sama ada dan bagaimana mereka boleh menerima pekerja yang kurang payah. Untuk pekerjaan yang memerlukan pendedahan kepada tuntutan fizikal atau psikologi yang berat, seperti mengawal trafik udara atau bomba, peperiksaan perubatan jelas merupakan penunjuk penting keupayaan untuk melaksanakannya. Okey, setelah itu kita pergi ke program latihan dan bangunan. Pekerja yang cekap tidak kekal cekap selamanya lah. Kemahiran merosot dan boleh menjadi unsang dan kemahiran baru perlu dipelajari. Sebab itulah syarikat-syarikat contohnya di Amerika Syarikat membelanjakan lebih 70 bilion setiap tahun dan organisasi di seluruh dunia membelanjakan lebih 130 bilion setiap tahun untuk latihan. Okey, ini adalah type of training. Training and development program are usually in the purview of HR department. Training can include everything from teaching employee basic reading skill, improving executive leadership, helping employees become more accepting of the diversity and increasing work-life balance. Ataupun basic skill. Okey, kita akan pergi terus ke basic skill ataupun kemahiran asas. Kemahiran asas ni adalah satu tinjauan terhadap 40% profesional HR, mendapat bahawa 40% majikan percaya graduan sekolah menengah tidak mempunyai kemahiran asas dalam pemahaman membaca, menulis dan matematik. Apabila kerja telah menjadi lebih canggih, keperluan untuk kemahiran asas ini telah berkembang ketara bahawa kepada jurang antara tuntutan majikan dan kemahiran yang ada dalam tenaga kerja. Cabaran ini tidak unik. Sebagai contohnya, kepada mereka syarikat ini adalah masalah di dunia daripada negara yang paling maju dan paling berkurang. Bagi kebanyakan negara yang belum membangun, buta huruf yang meluas bermakna hampir tiada harapan dan bersaing dalam ekonomi global. Organisasi semakin perlu mengajar pekerja kemahiran asas membaca dan matematik. Intervensi ini boleh menghasilkan penambahbaikan yang berbaloi kepada organisasi dalam bentuk klasik audit literasi,
menunjukkan bahawa pekerja di pengilang senjata api Smith and Wesson memerlukan sekurang-kurangnya tahap membaca grade 8 untuk melakukan tugas biasa di tempat kerja. Namun 3% daripada 676 pekerja syarikat tanpa ijazah mendapat markah di bawah 8 grade. Itu sama ada membaca atau matematik. Namun selepas ujian pertama, kelas kemahiran asas berbagai syarikat dan mengikut masa syarikat, 70% peserta meningkatkan kemahiran mereka ke tahap sasaran, membolehkan mereka melakukan kerja yang lebih baik. Mereka menunjukkan peningkatan kebolehan untuk menggunakan pecahan dan kumpulan, komunikasi seluruhan yang lebih baik, lebih mudah dan menulis, membaca carta, graf dan papan buletin, dan peningkatan keyakinan yang ketara. Okey, apa yang kita tahu jugalah di Malaysia ni, apa yang saya tahu, kelayakan untuk bekerja mestilah lulus C dalam BM, BI dan matematik. Mungkin kalau yang di tempat lain mungkin dia memerlukan multi language, macam contohnya Mandarin ke apa-apa kan. Ada macam tu lah. Okey, sebenarnya kemahiran teknikal. Okey, seterusnya kita akan pergi ke technical skill ataupun kemahiran teknikal. Kebanyakan latihan ditujukan untuk menaik taraf dan meningkatkan kemahiran teknikal pekerja yang semakin penting kerana dua sebab: teknologi baru dan reka bentuk struktur baru dalam organisasi. Apabila organisasi meratakan struktur mereka, meluaskan penggunaan pasukan mereka dan memecahkan halangan jabatan tradisional, pekerja memerlukan penguasaan kepelbagaian tugas yang lebih luas dan peningkatan pengetahuan tentang cara organisasi mereka beroperasi. Ini contoh syarikat India dan lain-lain telah menghadapi peningkatan mendadak dalam permintaan untuk pekerja mahir dalam bidang kejuruteraan dan untuk teknologi baru muncul. Tetapi ramai graduan kejuruteraan baru ini tidak mempunyai pengetahuan teknik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas teknikal. Inilah banyak organisasi menawarkan latihan teknikal kepada merupakan jurang. Syarikat seperti Tata dan Wipro menyediakan pekerja baharu sehingga 3 bulan latihan untuk memastikan mereka mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan kerja teknikal yang diminta. Di samping itu, organisasi ini juga membentuk perkongsian dengan sekolah kejuruteraan memastikan kurikulum akademik memenuhi keperluan majikan kontemporari. Okey, ini contoh juga di Malaysia lah. Macam kita fokus kepada pekerja kilang. Pekerja kilang pun kalau kita nak kerja untuk sebagai pembina pun mungkin ada kita kena ada buat latihan ataupun dalam 3 bulan macam tu atau 6 bulan baru kita akan diserap masuk. Okey, seterusnya kita akan pergi ke problem solving skill ataupun kemahiran menyelesaikan masalah. Yang terakhir iaitu performance evaluation ataupun penilaian prestasi. Adakah anda akan belajar secara berbeza atau menggunakan tahap usaha yang berbeza untuk khusus college yang digradekan atas dasar lulus gagal berbanding kursus yang memberikan grade A sehingga F? Pelajar biasanya memberitahu kami bahawa mereka belajar lebih gigih apabila grade huruf dipertaruhkan. Apabila mereka mengambil kursus secara lulus gagal, mereka cenderung melakukan cukup untuk memastikan grade lulus. Okey. Macam contohlah, macam kita tahulah contoh macam dekat USAS ni ada grade lah, macam contohnya macam kita ambil BI, macam ada reading apa semua tu dia hanya lulus atau gagal. Jadi kita buat balai-balai untuk hanya sekadar dapat lulus. Tetapi macam yang ada macam kita belajar sekarang ni mempunyai grade 80, 70 untuk mendapatkan A. Jadi kita kena usaha gigih untuk mendapatkan A itulah. Okey, macam tu itu punya maksud dia lah. Okey, apakah prestasi? Pada masa lalu, kebanyakan organisasi hanya menilai sejauh mana pekerja melaksanakan tugas yang disenaraikan pada huraian kerja. Tetapi hari ini kurang hierarki dan banyak lagi. Organisasi berorientasikan perkhidmatan memerlukan lebih. Penyelidik kini mengiktiraf 3 jenis tingkah laku utama membentuk prestasi pekerja. Yang pertama sekali iaitu task performance of the duties and responsibilities that
contribute to the production of a good or service or administrative tasks. This include most of the tasks in a conventional job description. Ataupun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang menyumbang kepada pengeluaran barang atau perkhidmatan atau kepada tugas pertubuhan, jadi ia termasuk kebanyakan tugas dalam uraian kerja konvensional. Nombor 2, kita akan pergi ke citizenship ataupun kewarganegaraan. Performance of action that contribute to the psychology called environment of the organization, such as helping others when not required, supporting organizational objective, treating co-workers with respect, making constructive suggestions and saying positive thing about the workplace. Ataupun prestasi tindakan yang menyumbang kepada persekatan psikologi organisasi, seperti membantu orang lain apabila tidak diperlukan, menyokong objektif organisasi, melayan rakan sekerja dengan hormat, membuat cadangan yang membina dan mengatakan perkara yang positif tentang tempat kerja. Dan seterusnya kita akan pergi ke counterproductivity ataupun constructivity, behavior that actively damages the organization, including stealing, damaging company property, acting aggressively toward co-workers and taking avoidable absence. Ataupun tingkah laku yang secara aktif merosakkan organisasi, termasuk mencuri, merosakkan harta benda syarikat, bertindak agresif terhadap rakan sekerja dan mengambil ketidakhadiran yang boleh dielakkan. Kebanyakan pengurus percaya bahawa prestasi yang baik bermakna melakukan yang lebih baik pada dua dimensi. Pertama, yang mengelakkan yang ketiga. Seseorang yang melakukan tugas teras yang baik tetapi bersikap kasar dan agresif terhadap rakan sekerja yang tidak dapat dilakukan tugas utama dengan baik juga tidak akan menjadi pekerja yang baik. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alright. Okay, next is the leadership role of human resources. Okay. The important function HR departments serve in recruiting, selection practice, training and development. Okay, and the performance evaluation process. Okay, these are an organization most important task in managing its most valuable assets. Right. Okay, HR also plays a key leadership role in nearly all phases of the workplace environment. Okay, from designing and administering benefits program to conducting attitude survey to drafting and enforcing employer policy. Alright. Next is communicating HR practice. Okay. The leadership by HR began with informing employees about HR practice and explaining the implication of decision that might be made around this practice. Okay, simple to have a practice in place. Okay, HR need to let employer know about it. Okay, when a company successfully communicate how to whole system of HR practice has been developed and what function this system serve. Okay, employees feel that can control and manage they get out of work. Okay, next is designing and administering benefits program. Alright. Employees are more willing than ever to consider an infinite range of benefit. Okay, to offer employees in effort to recruit and retain the best talent. Okay, for every issue facing worker, health and child care, aging, parents, education, workplace condition, and other exists a potential. Okay, benefit that organization may consider to meet the need. Okay. HR department with input from executive management. Okay. The third stage is
drafting and enforcing employment policy. Okay, apa dia itu? Okay, maknanya along with benefit come responsibilities, and employees need to know what the organization expect from them. Okay, employment policies that are informed by current law but go beyond minimum requirement will help define positive organization culture. Okay, last slide is managing work-life conflict. Okay, work-life conflict grabbed management attention in the 1918, largely as a result of the increases entry into the workforce of women with dependent children. Okay, most major organization took action to make their workplace more family friendly. They introduced outside child care, some that okay, dia ada banyak jenis. Okay, yang pertama adalah on-site child care. Yang kedua adalah summer day camp. Yang ketiga adalah flex time. Keempat adalah job sharing, leave for school function, telecommuting, and part-time employment. Okay, but organization quickly realized work-life conflict were not limited to female employees with children. Okay, last one is mediation, termination of and layoff. Okay, HR department often take center stage when uplisten event such as dispute, substandard performance, and downsizing occur. Okay, employees ni dia memerlukan seorang HR yang mempunyai kepercayaan dan profesional to maintain appropriate confidentiality and balanced perspective. Okay, manager need to be able to trust HR iaitu human resources. Okay, to know the law and represent to company perspective. Okay, the HR professional should be well trained in mediation technique. Okay, and really on company policies to seek positive resolution. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, my name is Nur Aifah Sihabit Zamanguri. Matric numbers I18303-401. I will continue this presentation. Okay, my part is discussion that issue related. Okay, the question is, what are the method of performance evaluation? Okay, they have three. First, task performance. Second, citizenship. The last one is counter productivity. Okay, I will explain one by one. Task performance of the duties and responsibility that contribute to the production of goods or services or to administrative tasks. These include most of the tasks in conventional job description. Okay, apa ni? Yang pertama adalah task performance ni adalah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang menyumbang kepada pengeluaran barang atau perkhidmatan kepada tugas pentadbiran. Okay. Yang kedua adalah citizenship. Performance of action that contribute to the psychological environment of the organization, such as helping others when not required, supportive organization objective, treating co-workers with respect, making constructive suggestion, and saying positive things about the workplace. Okay, prestasi tindakan yang menyumbang kepada persekitaran psikologi organisasi, contohnya membantu orang lain apabila tidak diperlukan, menyokong objektif organisasi, melayan rakan sekerja seperti saling menghormati, memberi idea yang membina dan sentiasa berpositif di tempat kerja. Tidak
menimbulkan masalah ataupun tidak berfikiran toksik di tempat kerja. Okay. The last one is counterproductivity. Behavior that activity damage the organization, including stealing, damaging company property, acting aggressively toward co-workers, and taking avoidable action. Okay. Tingkah laku yang secara aktif merosakkan aktiviti organisasi, termasuklah mencuri, merosakkan harta benda syarikat, sentiasa berkelakuan agresif terhadap rakan sekerja, dan tidak hadir ke tempat kerja. Tidak cukuplah kehadiran dalam masa sebulan atau setahun. Okay. Pengurus percaya bahawa jika positif dan ceria di tempat kerja, hasil kerja akan menjadi terbaik. Tetapi jika sebaliknya, akan menyebabkan kerja-kerja utama tidak dapat diselesaikan. Okay. Jika suasana syarikat tu, suasana kerja tu happy, positif, jadi hasil yang berkualiti akan terhasil lah. Kerja siap on time, tak ada penangguhan kerja, dan malah dapat boleh membina lagi banyak idea-idea yang bagus. Tapi kalau persekitaran tu toksik, selalu berfikiran negatif, kerja sambil lewa, tak serius, selalu berkelakuan jahat ataupun tidak baik dengan rakan sekerja ataupun sesama pekerja dan bos, maka tidak mustahil hasil kerja akan dapat seperti yang inilah, hasil kerja tu tidak akan berkualiti, masalah akan banyak timbul. Okay, that's all from me. Thank you. I will pass to the next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. My name is Anas bin Azmi. My metric number is I20204846. Today I would like talking about the case study LF Logistics Malaysia, HR and Customer Retention. Maksudnya HR dan juga pengekalan pelanggan. Eva Wong, Vice President of HR at LF Logistics, and her team had successfully transformed the HR team from a back-end department to a key contributor in engaging customers for the company. They enhance the customers' experience by uplift the employees' talent capability. Maksud dia ialah di mana Eva Wong ini merupakan presiden di HR LF Logistics, dan pasukannya telah berjaya mengubah pasukan HR daripada jabatan belakang kepada penyumbang utama dalam melibatkan pelanggan untuk syarikat. Mereka meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meningkatkan keupayaan bakat pekerja. Perkara tersebut berlaku melalui beberapa strategi yang mereka lakukan, iaitu their strategies is a competency project to align the employee's career aspiration with company goals. Iaitu strategi yang pertama mereka lakukan ialah projek kecakapan untuk menyelaraskan aspirasi kerjaya dengan matlamat syarikat. Next strategy is share and brainstorm ideas to identify the critical success factors for each job role by conducting interviews with senior leaders to understand their expectation. Yang kedua, strategi mereka ialah di mana idea dikongsi dan sumbang saran untuk mengenal pasti faktor kejayaan kritikal bagi setiap peranan kerja dengan menjalankan temu bual dengan pemimpin kanan untuk memahami jangkaan mereka. Next strategy is explain to the frontline staff the importance of making the project a success. Itu menerangkan kepada petugas barisan hadapan berkaitan dengan kepentingan menjayakan projek. Dan yang next strategy is engage the key stakeholders at an early stage of the project. Maksudnya ialah melibatkan pihak berkepentingan utama pada peringkat awal projek. And last, LF Logistics will receive 2 awards. The Bronze Prize for Excellence in Organizational Development at the HR Innovation Awards 2016 in Hong Kong, and the Excellent Service
Provider Award Client Supplier Summit 2016. Syarikat LF Logistics ini pernah menerima 2 anugerah, iaitu hadiah Gangsa untuk kecemerlangan dalam pembangunan organisasi di anugerah Inovasi HR pada tahun 2016 yang berlaku di Hong Kong, dan juga anugerah pembekal perkhidmatan cemerlang di sidang kemuncak pembekal pelanggan pada tahun 2016. Next slide is case study question. First question is, how Eva Wong and her team transform HR department at LF Logistics? The answer is, they enhance the customer's experience by uplift the employees' talent capability. Maksud dia ialah mereka meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meningkatkan keupayaan bakat pekerja. Next question is, in your opinion, why do you think the HR department conduct interviews with senior leaders at LF Logistics? And the answer is, share and brainstorm ideas to identify the critical success factors for each job role by conducting interviews with senior leaders to understand their expectation. Maksud dia ialah idea yang dikongsi dan dicadangkan untuk mengenal pasti faktor kejayaan kritikal bagi setiap peranan pekerjaan dengan menjalankan temu bual dengan pemimpin kanan untuk memahami jangkaan mereka. And next question, should the HR team engage key stakeholders at the early stage of the project? Why and why not? The answer is, they should engage stakeholders because they contribute to the success of the project. Iaitu memang mereka harus melibatkan pihak berkepentingan kerana mereka akan menyumbangkan kepada kejayaan mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih di atas tontonan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, my name is Siti Aisyah Yatimi binti Muhammad Anwar. My matrix ID number is I2120578. I am going to present the next slide, which is a conclusion. As a conclusion, an organization's human resources, policies, and practices create important forces that greatly influence organizational behavior and important work outcomes. The first point is, HR departments have taken the lead in creating online portals and other easy access methods. HR departments have become increasingly integral in shaping the composition of the organization's workforce. As more organizations have turned to internal recruitment methods, HR departments have taken the lead in creating online portals and other easy access methods for candidates to learn about the organization and be attracted to apply. The second point is, HR departments are involved in all phases of selection, such as initial selection, substantive selection, and contingent selection. The greatest increase in the involvement of HR in selection may be the initial selection phase, wherein HR professionals develop, monitor, and screen the great numbers of applications that are submitted. HR involvement has increased in all areas of selection, and HR professionals are responsible for understanding the applicable laws and guidelines to serve as an informed, up-to-date resource for managers. The third point is, HR serves in a leadership capacity with responsibilities that include the need to communicate practices to employees regularly. In effective organizations, HR remains present throughout an employee's time with the organization. HR departments create and administer training and development programs, and they set policies and practices with top management that govern the performance evaluation system. HR serves in a leadership capacity with responsibilities that includes the need to communicate practices to employees regularly, includes design and administer benefits programs, manage work-life conflicts, and conduct mediation, terminations, and layoffs. The last point is, HR should bring an awareness of ethical issues to all stages of an individual's experience with the organization. Therefore,
Knowledgeable HR professionals are a great resource to all levels of the organization, from top management to managers to employee. That's all from me. Thank you. Okay, next the references. First, from United States edition, entitled Organizational Behavior, 18th edition, by Stephen P. Robbins and Timothy Judge, published by Pearson Education, 2019. Next, Beginning Management of Human Resources, December 29, 2012, by Andy Smith. Next, Human Resources Management, 2016, by the University of Minnesota Libraries Publishing through the e-learning support initiative. Next, Human Resource Management in Malaysia, January 2006, Muhammad Ismandi, Wasli, University Utara Malaysia, publisher McGraw-Hill, Senan Berhad. And last one, Employer Training and Development, 7th edition, Raymond A. No, The Ohio State University, published by McGraw-Hill Education, Penn Plaza, New York, copyright by McGraw-Hill Education, previous edition, 2013, 2010, and 2008. Thank you.